Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan dari uh, daripada tadi punya video, iaitu ingin memperkatakan tentang pernikahan saya dan mengisytiharkan atau mengumumkan pernikahan saya di sini demi mengelakkan fitnah ataupun buruk sangka ataupun perkara-perkara lain yang mungkin boleh berlaku. Jadi tadi masuk ke bahagian 2, iaitu ni bahagian 2 dari nombor 2 untuk 2A bahagian 2. Jadi sambungan dia tentang minta petunjuk dan hidayah ini. Jadi saya bacakan ya. Baik, nombor 2, bermimpikan. Tadi dah baca separuh, tapi tak sempat habis. Video tu dah sampai tempohnya, itu 15 minit. Jadi bahagian untuk nombor 2, bermimpikan Al-Habib Omar bin Hafiz bin Muhammad bin Salim beberapa kali, yang mana membuktikan bahawa dia adalah orang yang Allah tunjukkan yang akan membantu saya atau membimbing saya menuju jalan yang lurus dan benar. Okey. Lepas tu B, dengan mimpi itu juga sebagai isyarat atau membuktikan bahawa Al-Habib Umar adalah guru saya yang mana wajib saya taati perintahnya dan arahannya jika mengikut Al-Quran. Walaupun tidak dapat berjumpa dengannya disebabkan halangan dari keluarganya, ia juga melibatkan soal hati atau perkara yang ghaib yang hanya difahami oleh orang-orang yang tertentu sahaja. Dengan itu, hasil komunikasi saya dengannya secara ghaib bahawa Al-Habib Umar menasihati atau mengarahkan atau memerintahkan saya supaya bernikah dengan Mr. Michael Jackson. Penerangannya, walaupun pada mulanya saya tidak bersetuju dan ingin berjumpa dengan Mr. Michael Jackson dahulu baru membuat keputusan, tetapi memandangkan keadaan saya sekarang yang diganggu dan tidak berhenti-henti dan masih tidak berakhir, maka akhirnya saya bersetuju walaupun bernikah dari jarak jauh sahaja. Keyakinan saya bertambah lagi setelah saya menghayati seni kata atau lirik lagu-lagu Mr. Michael Jackson, terutamanya lagu I Just Can't Stop Loving You. Maka, seperti mana mengikut ayat Al-Quran yang saya huraikan, pernikahan ini menjadi sah atau benar dan diterima oleh Allah dan Islam apabila saya bersetuju atas nasihat dari Al-Habib Omar. Bahagian dan kedua dari ini, mengenai ini, iaitu saya ni sikit. Saya dengan syarat Al-Habib Umar menasihati, mengarahkan, memerintahkan saya supaya, sambung ayat kedua, untuk kedua ni, keluar dari Malaysia untuk berjumpa dengan suami saya, Mr. Michael Jackson, dan juga meneruskan dakwah atau seruan dalam membesarkan Allah, Rasulullah SAW dan menyebarkan ilmu Islam di tempat baru, iaitu di sebelah negara barat. Jadi saya bersetuju. Tambahan pula di sini, saya tiada sesiapa yang membantu, menyokong dan melindungi saya. Okay. Dengan demikian, 1, saya juga akan membuat siaran langsung live pertemuan saya dengan suami saya, Mr. Michael Jackson, demi ingin membuktikan kebenarannya kepada umum atau kepada semua atau kepada mereka yang menganiaya saya di Malaysia ini. 2, saya juga akan membuat siaran secara langsung semasa keluar negara demi mengelakkan penipuan dan gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Ini nota tambahan. Oleh kerana apa sahaja yang saya lakukan adanya pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan ilmu sihir untuk sentiasa mengawasi atau mengetahui pergerakan dan apa sahaja yang saya lakukan, maka ada beberapa sindiran dari jauh yang patut saya memberikan respon, yang mana respon atau komentar saya menyebabkan manusia boleh berfikir tentang kebaikan Islam dan juga dapat membesarkan Allah, iaitu antaranya respon ataupun yang mungkin ada yang kena-mengena ataupun perkataan yang boleh saya tuliskan di sinilah walaupun tidak mengikut betul-betul perkataan yang mereka perkatakan. Ini perkataan saya sendiri tapi merespon daripada apa yang mereka sindirkan untuk saya. Jadi inilah, tidak takutkah dengan masalah yang timbul di kemudian hari? Sebab pernikahan ni tak takut ke kalau ada masalah nanti? Bernikah tanpa mengenali dahulu orang yang anda nikahi dan tidak mengetahui kebenarannya atau kebaikannya. Jawapannya, maksudnya jawapan saya, tak apalah, boleh juga. Jawapannya ataupun tukarlah jawapan saya. Jawapan saya, 1. Lihat dan perhatikanlah siapa yang mencadangkannya. Adakah dia orang yang dekat dengan Allah atau sebaliknya? Dalam permasalahan saya, ini jawapan saya dan penjelasannya. Dalam permasalahan saya, orang yang mencadangkan dan menyuruh saya bernikah adalah orang yang ditunjuki oleh Allah dalam mimpi saya. Dan Al-Habib Umar juga orang yang termasuk dari golongan orang yang dicintai oleh Allah, berilmu tinggi dan beramal dengan ilmunya. Itu jawapan saya. Jadi orang yang merekomenkan tu ialah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang sudah tidak perlu dipertikaikan keilmuannya dan amalannya. Jadi saya mengikut katanya atas dengan keyakinan dengan mimpi yang saya dapat itu adalah dari Allah. Nombor 2, tidak percayakah anda dengan qada dan qadar atau takdir Allah? Bagi saya memberi penjelasan atau memberitahu semula, tidak percayakah anda semua dengan takdir Allah, dengan qada dan qadar Allah mengenai semua ini kan, semua pernikahan saya ini. Penjelasan saya yang seterusnya, penerangannya, mereka yang bercinta bagai nak rak dan diketahui seantero dunia pun, atau bagaikan sudah tidak boleh dipisahkan, atau berjanji sehidup semati pun akhirnya berpisah juga. Malah ada yang baru bernikah tidak sampai sebulan sudah bercerai. Jadi bukankah itu menunjukkan ia takdir Allah mengatasi segala-galanya? Tidak kiralah sama ada sudah mengenali antara satu sama lain, sama ada yang bernikah itu orang yang baik atau sebaliknya, dan pelbagai perkara lagi. Jika kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ada isteri yang baru dinikahi diceraikannya. Jadi takdir Allah, ada orang yang bercinta bertahun-tahun, berpuluh tahun pun bercerai ataupun berpisah akhirnya. Ini kan sama je sebenarnya, kenal tak kenal, dah mengenali, dah tahu latar belakang ke, dah tahu kebaikan orang tu sangat baik ke, contohnya sangat baik pun tak semestinya takkan bercerai. Semuanya takdir Allah. Kalau Allah nak pisahkan, ada sahaja cara ataupun jalannya perkara itu boleh jadi terpisah. Okey, itulah maksud je.
Ramai je kalau kita tengok orang-orang yang contohnya dalam TV mengisytiharkan pernikahan mereka akhirnya dan telah diperkatakan seluruh, contohnya satu Malaysia tahu dia menikah, tapi akhirnya menikah, akhirnya berpisah. Jadi semuanya takdir Allah. Kalau kita kenal ke, kita tahu hati budinya, kita tahu kebaikannya sangat baik orangnya, tapi takdir Allah, Allah nak kita berpisah, itu takdir dari Allah. Nak berpisah, dia akan berpisah juga akhirnya, sama ada baik atau jahat. Jadi yang kedua, mimpi belum tentu kebenarannya. Memang itulah kebanyakan orang mungkin mempertikaikan. Okey, penerangan saya, jika pun perkara ini adalah dianggap hanyalah khayalan saya semata-mata dan terbukti ia tidak benar apabila sampai ke tempat yang diisyaratkan nanti, iaitu tempat yang saya nak keluar nanti untuk pergi, ia tidak menjadi masalah kepada saya. Kalau tak benar pun tak ada masalah bagi saya, kerana saya sememangnya ingin keluar dari Malaysia ini, dan kerana gangguan yang tidak henti-henti sehingga setakat ini, dan juga tiada siapa pun di sini, di Malaysia ini, yang ingin melindungi, menjaga dan menolong saya. Malah semuanya menyusahkan saya dan ingin membunuh dan mematikan saya, termasuklah ahli keluarga saya dan jiran tetangga saya, jiran tetangga. Jadi saya rasa tidak selamat untuk hidup di sini. Memang saya rasa tak selamat, sangat-sangat tidak selamat dan tidak selesa sangat dengan keadaan di sini, dengan apa yang ada, yang terjadi di sini, apa yang terjadi di dalam rumah saya juga, gangguan dari anak sendiri yang telah mereka pun telah dikuasai oleh orang-orang yang lain yang tak tahulah saya kenapa mereka sangat-sangat mengganggu saya, padahal saya tak buat apa-apa dengan diorang. Jadi saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya cuma ingin isytiharkan di sini, saya telah bernikah dan saya mengharapkan tiada, sebenarnya mengharapkan tiada gangguan, tetapi kalau diganggu juga tak kisahlah nak buat macam mana. Cuma bila saya keluar nanti, saya berjumpa dengan suami saya pun, kalau saya memegangnya, walaupun baru berjumpa, walaupun tidak kenal, memegangnya ataupun memeluknya ataupun bersalaman dengannya, ia tidak menjadi fitnah atau tidak menjadi satu yang dipertikaikan oleh orang ramai. Dan sebab saya ingin mengisytiharkan ataupun saya ingin live, banyak sebab. Kalau saya tak live, orang ganggu saya. Kalau saya live, saya berjumpa dengan suami saya nanti, kalau saya tak beritahu, orang akan memperkatakan tentang saya, memperkatakan kenapa saya melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam, contohnya, kalau saya tak beritahu kebenarannya sekarang. Jadi saya beritahu sekarang, semuanya settle, maksudnya orang tahu. Jadi tak ada apa-apa persoalan pertikaian. Walaupun ada, tapi saya dah beri cara yang terbaik. Saya dah memberitahu yang benar. Kalau mempertikaikan pun tak nak buat macam mana, itu urusan anda semua dan urusan saya. Anda adalah urusan anda, saya adalah urusan saya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itulah saja yang boleh saya perkatakan. Jika anda semua masih lagi mempertikaikan atau mengganggu saya tidak boleh buat apa-apa. Okey, setakat itu sahaja dulu, dah 14 minit lebih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.